Pagi ni kita akan belajar pasal ni ada tambahan sikit. Kita nak tengok dekat dia punya, saya tambah satu warna putih tu, dia punya structure. Kita nak tengok dia punya structure and then kita nak tengok dia punya kita nak tengok dia punya structure and kita nak tengok dia punya function lah. Lepas tu dekat function ni actually CRO ada dua functions je untuk syllabus awak. Dia banyak benda boleh buat. Tapi untuk syllabus awak ada dua. Kita nak measure voltage dengan time interval. So time interval ni time, nama pun time kan. Sebenarnya kita nak measure time lah. Kita nak measure time dia. So bila kita dapat value untuk time, kita akan dapat boleh kira dia punya frekuensi. Kita boleh kira dia punya frekuensi. Okay, so tengok kita punya handout. So this one, page 9. Okay, page 9. CRO, cathode ray oscilloscope. So beza dia dengan yang kita belajar hari tu. Hari ni kita akan tengok penambahan tentang oscilloscope. Okay. Kita akan tengok penambahan oscilloscope. Cathode ray itu dia seolah-olah basic, and then cathode ray oscilloscope kita guna cathode ray supaya dia berguna untuk kita. Kita ubah cathode ray tu, kita modify cathode ray tu supaya dia berguna untuk kita. Nak guna untuk apa? Untuk measure voltage, measure time interval, and measure time. Okay. So yang ni adalah CRO kita, basic CRO punya structure. Tengok dia punya structure. So frankly speaking, CRO dia akan ada 3 parts lah. Ada 3 parts. Yang ni dia akan ada electron gun. Saya rasa ada orang ni. Tak tulis. Dia ada electron gun. Dia ada 3 parts. So sampai sini. This part kita panggil electron gun. Sampai sini kita ada deflecting system. And last kali ni ini just tinggal screen. Okay. So CRO consists of 3 parts: electron gun, deflecting system and screen. So dalam setiap bahagian dia ni ada komponen-komponen yang kita nak kena tahu nama, kita nak kena tahu dia punya arrangement, and kita nak kena tahu dia punya function. For example, kita nak kena tahu, nak kena letak cathode dulu, nak kena letak cathode dulu ke filament dulu. Yang ni kena nak tak nak, the arrangement of the components untuk CRO ni awak kena hafal. Okay, awak kena hafal dan juga awak kena tahu dia punya function. So saya cerita function dia. Okay, sambil duk hafal tu. So kita start kat sini. Macam hari tu kita punya metal ataupun conductor tu kita guna filament. Okay, dalam kes ni kita guna filament. But dia berlainan sikit dengan cathode ray. Filament ni dia punya kegunaan dia adalah untuk asal bergema. Filament ni berguna untuk panaskan cathode. Okay. So actually yang sekarang ni, kalau hari tu cathode ray, thermionic emission tu berlaku dekat core tu. Tengok ini, this one.
Yang ni cathode ray kita belajar tu. Yang ni dia punya thermionic emission terus berlaku dekat coil. Okay. But untuk cathode ray oscilloscope CRO, kita gunakan coil ni. Kita guna coil ni untuk panaskan cathode. Which is dia lagi efisien lah. Okay. Sebab perbezaan conductor between filament dengan cathode lah. Conductor between filament dengan cathode. Okay. Jadi filament dia akan panas. Okay. Filament dia akan panas dan dia akan memanaskan cathode ni. Okay. Dia akan panaskan cathode. And dekat cathode ni dia akan banyak elektron. Dekat metal ni dia akan banyak elektron. Sebab apa dia banyak elektron? Sebab kalau awak tengok dia sambungkan cathode ni dekat negative of extra high tension power supply. Okay. Extra high tension power supply. So dekat metal kat sini ni kita akan banyak negative charge. Tengah tunggu untuk dipanaskan. Dipanaskan. So bila filament panaskan dia, terus akan banyak elektron berkumpul dekat sini. Terkeluar, berlakunya proses of thermionic emission. And then kita akan jumpa control grid. So elektron ni dia akan jumpa control grid. Bila dia keluar pada metal tu, pada cathode, dia akan jumpa control grid. So this control grid, awak bayangkan dia sebagai pintu. Okay? Awak bayangkan dia sebagai pintu. So control grid ni kalau kita buka besar, okay, kita buka besar akan banyak elektron keluar. Kalau kita buka kecil, elektron akan keluar sikit lah. Sebab tu saya kata control grid ni function dia sebenarnya untuk kita control number of elektron yang keluar. Banyak ke sikit ke, okay. Dia macam pintu. So bila kita buka this control grid, kita control elektron keluar, dia akan jumpa focusing anode. Elektron ni akan jumpa focusing anode. So focusing anode, dia akan buat elektron ni seolah-olah macam tengah berbaris. Okay. So bila dia keluar, seolah-olah elektron tu akan berbaris. Focusing anode. Okay. Focusing anode. Dia akan fokuskan elektron tu supaya duduk dalam jadi beam of elektron. Itu sebenarnya maksud berbaris tu. Dia akan jadi beam of elektron. And then lepas elektron tu lalu focusing anode, dia akan jumpa another anode. This one. Another anode yang atas ni. Nama dia accelerating anode. Kenapa yang ni kita panggil accelerating anode? Sebab yang ni this part tersambung tu positive of AHT. So dia banyak positive charge, which is dia akan tarik elektron tadi dengan kuat lah. Sama macam yang dalam cathode ray hari tu. So bila dia positive charge ni kuat, positive charge plate ni kuat, elektron ni pun akan accelerate. Okay? Dia akan accelerate ke depan, terus kena dekat screen. Okay? Dia akan terus kena dekat screen. So accelerating anode yang menyebabkan elektron tu bergerak lagi laju. Kenapa dia boleh buat elektron tu bergerak lagi laju? Sebab dia tarik sebab dia highly positively charged. Alright. And then kita ada masa dia elektron accelerate tu, dia elektron akan lalu dua components which is inside the deflecting system, which is Y plate and X plate. So tengok betul-betul Y plate and X plate ni. Y plate ni dia susun atas bawah. Okay? Dia susun atas bawah means that elektron ni dia boleh bergerak. Kita boleh control beam dia ni naik atas, ataupun kita boleh control dia turun bawah. Okay. So dia akan deflect atas bawah sebab plate tu duduk atas bawah. Sebab tu kita panggil dia
Y plate. Y ni refer kepada Y axis. Maksudnya dia bergerak dekat Y axis, atas dengan bawah. X plate kita susun dia kiri kanan supaya dia boleh gerak ke kiri dan juga ke kanan. Ni refer kepada X axis. Okey. Jadi electron beam tadi bila dia dah lalu dia start dekat focusing anode, accelerating anode, electron beam ni awak boleh control dia nak naik atas bawah dan juga kiri dan juga kanan. And then dia akan hit dekat screen. Okay, screen ni kita akan guna fluorescent screen lah, macam saya sebut itu, fluorescent screen. So this fluorescent dia punya chemical yang selalu kita guna, nama dia adalah zinc sulfide. Okay, so this chemical lah yang menyebabkan benda tu warna hijau. Okay, dia turns into green color. Okay, fluorescent screen ni function dia adalah convert convert kinetic energy to light energy. So light energy in this case is a green color, dia akan jadi warna hijau. Soalan boleh tanya, kenapa dia warna hijau? Kan? Soalan dah terangkan, fluorescent screen convert kinetic energy to light energy. That's the function of fluorescent screen. Lepas tu dia tanya, kenapa warna hijau? Sebab kita guna dekat fluorescent tu dia ada chemical namanya zinc sulfide yang tukarkan benda tu jadi warna hijau. Okay. Okay, so setakat ni boleh? Boleh. Alright. Dia tak soalan yang dia tanya warna lain, cikgu. Apa dia? Ada tak soalan yang dia tanya warna lain? Tak ada. Ni warna hijau je. Awak punya belajar warna hijau je sebenarnya. Okay. Alright, so kita proceed. So apa kegunaan cathode ray ni sebenarnya? Cathode ray tube yang kita belajar CRO ni, dia adalah untuk convert electronic and electrical signal kepada visual display. So dia akan dekat screen. Okay, saya nak cerita kat screen ni, dia akan produce, hari tu kan kita dah tengok gambar, dia ada screen. So dia consist of two axis, X axis dengan Y axis. Tapi yang awak nampak nanti dia akan jadi belang macam ni, Y. Okay, so akan nampak jadi X. Awak nampak macam kertas graf. Okay, awak akan nampak macam kertas graf. So it's Y axis and X axis sebenarnya. And then dalam CRO ni dia adalah vacuum, kan? Dia vacuum. So kita akan tengok parts. This one yang awak kena tahu lah, which is saya sebut dalam penceritaan saya tadi. Contohnya filament, function dia adalah untuk heat up the cathode, kan? So cathode buat apa? Cathode berlakunya thermionic emission, dia akan release elektron. So sini dia sebagai heating element. Sini berlakunya thermionic emission. Control grid untuk apa? Dia control number of electron. Ingat, dia seolah-olah macam pintu. Dia seolah-olah macam pintu untuk control number of electron. Okay? Dia akan control number of electron. Kalau awak buka banyak, elektron beam tu dia akan jadi warna hijau lagi pekat lah. So kalau kita pulai sikit, elektron beam tu dia akan jadi sama-sama. Kenapa sama? Sebab number of elektron yang keluar sikit. Kurang.
Focusing anode, dia akan susunkan elektron tadi. Dia akan buatkan elektron tu berbaris, dan bila elektron berbaris tu dia jadi beam lah. Okay, elektron beam. Accelerating anode, sebab kita connect accelerating anode to positive of EHT, jadi dia akan tarik elektron beam ni dengan kuat. Okay, so dia akan accelerate the electron beam. Nama pun accelerating anode, so dia akan tarik electron beam tu lah. Okay, kau nak cakap je awak unmute . Alright, that's our electron gun. So the function of electron gun ni sebenarnya untuk produce beam of electrons. Dia habis dekat accelerating anode. Okay, dia habis dekat accelerating anode. Deflection system. Okay, so awak tengok ni gambar ni. Gambar ni dia ubah. Okay, the first diagram, which is kita tak guna Y dengan X plate. Sebab tu awak tengok the green dot, the green bright spot tu dia ada di tengah-tengah. Kalau dalam kertas graf tu awak kata dia macam berada di origin lah, 0 0. Okay, but then bila awak convert the next diagram, awak connect the Y plate. Okay, di manakah Y plate? This is the Y plate. Okay, I'm talking about the Y plate. Sebab dia duduk atas bawah. So when you connect the Y plate yang atas itu kepada positive terminal, okay, so dia akan tarik elektron tu naik atas. Sebab tu awak nampak the green bright spot ni dia duduk atas. Sebab apa? Sebab beam of electron ni dia adalah elektron negatively charged. So kalau awak connect to positive kat sini, electron beam tu dia akan, katakan ni Y plate, ni positif kat sini, bawah ni negative charge plate. Okay, so awak ada beam of electron. Bila dia lalu, dia akan naik ke atas lah. Dia, sebab this is beam of electron. Electron is negatively charged. Kenapa dia tak attracted to positive plate? Sebab beam of electron ni high in kinetic energy. Dia laju. Sebab tu dia tak langgar. Dia akan hit the screen. So kalau awak letak atas ni negatif, obviously dia akan lari ke bawah. Sebab elektron is negatif, atas plate, Y plate atas tu adalah negatif plate, dan dia akan turun ke bawah. Macam mana kita nak manipulate kan benda ni? Senang je. Macam mana kita nak control? Kalau ni seolah-olah macam awak kena tukar kan. Sekejap awak kena letak atas tu positif kalau awak nak naikkan dia. Lepas tu kalau awak nak turunkan dia, awak letak atas tu negatif. Dia macam leceh lah, nak kena cabut-cabut benda ni. So the solution is, kan, awak tak mau cabut-cabut. The solution is kita guna AC, alternating current. So dia boleh jadi positif and negatif dekat atas tu. Ikut yang mana kita set kan. Okay, jadi bila awak guna AC power supply, awak terus boleh bila awak guna AC power supply, dia akan alternate. Okay, bila awak guna AC, sekejap atas ni jadi positif, and then lepas dia jadi positif, dia jadi apa? Dia jadi negatif. Lepas tu dah jadi negatif, dia jadi plate apa pula kat atas ni? Positif balik. Dia alternate lepas tu negatif. Sebab tu awak akan nampak warna hijau ni seolah-olah tadi dia naik atas, lepas tu turun bawah, naik atas, turun bawah. Dia akan macam ni. Sebab tu awak akan nampak vertical green line dekat screen. Okay, awak akan nampak vertical green line dekat screen. Sebab dia tengah bergerak atas bawah, atas bawah, atas bawah.
Sebab kita connected to AC. Kalau kita guna macam tadi, satu-satu ni, yang ni kita panggil DC, direct current. Okay, sebab tu dia akan produce just a spot. And this spot is dia static. Okay, dia akan static. Sebab kita fixkan dia punya plate. Kalau guna AC, plate dia tu alternates dengan between positive and negative charge. Same goes to Y plate. Dia tak tunjuk adalah X plate. Dia tak tunjuk adalah X plate sebab benda yang sama. Okay? Benda yang sama. Kalau awak nak gerakkan dia ke, okay, katakanlah this one. Katakanlah awak nak that bright spot. Awak nak ada dot. Tapi awak nak bagi dia duduk sebelah kanan. So, sebelah kanan ni, this one, kena plate apa? Positif ke negatif? Positif. Kena positif plate. Supaya electron beam tu dia akan corner pergi tu. Naik ke atas. Bukan naik ke atas. Sebab kita ubah X plate. Nah, gambar dia tu Ke macam kanan. Ke kanan ke pergi kiri? ke kiri. Ke kanan. Ke kiri. Kiri kanan. Ke sebelah sana, sebelah plate tu kan. Kalau kita tengok dari sini, kalau kita tengok dari screen, dekat screen, maksudnya dia akan ke kanan. Okay. Macam mana awak nak bagi dia ke kiri pula? Jadi plate yang sini, awak tak jadi. Yang bau yang belah situ jadi. Beam dia tu akan lari ke sini. So dia akan duduk di sini. So this one, kita panggil yang kita tukar-tukar terminal ni, kita panggil dia, kita guna direct current. Sorry yang ni yang ni kita guna direct current. So direct current dia akan produce a bright spot. Ingat tu. Kalau direct current, kalau awak nampak a dot dekat screen, maksudnya kita connect to direct current. But then kalau kita guna alternating current, dia akan produce vertical green line. Okay, kenapa vertical? Sebab bright spot tadi tu, side dia duduk sini, di asal sini, lepas tu dia lari duduk atas. Lepas tu plate tu tukar, dia lari duduk bawah. Sebab tu dia akan nampak satu line. Okay, sebenarnya dia bright spot juga, cuma bright spot tu, dot tadi tu dia bergerak atas bawah, atas bawah, atas bawah. So dia akan nampak macam ada satu line. Okay, vertical line. Same goes to X plate. Okay, fluorescent screen. Last part of the CRO. Fluorescent screen coated inside surface with fluorescent material. Okay, fluorescent material such as zinc sulfide ataupun phosphorus. Dia tulis tak habis. Phosphorus. Okay, and then dia akan menyebabkan fluorescent screen tu jadi warna hijau. So fluorescent screen ni, macam kita ulang balik, hari tu pun saya dah sebut, dia akan convert kinetic energy into light energy. Okay, yang ni sudah ulang. Light energy. Okay, so application. Next kita nak tengok pasal application of CRO. So kita patah balik dekat first lesson yang saya tulis tadi. Fine. So kita dah selesai dekat structure of CRO. Okay, structure of CRO. Jadi structure dia kita ada berapa? Ada berapa structure? Kita ada dia punya parts, kita ada 3. Satu dia start dengan electron gun, and then kita ada deflecting system, and then kita ada screen. Okay, tulis baru baru.
CRO, kita ada structure, which is we have 3 parts: 3 parts. electron gun, Gun. deflecting system, Deflecting system. and kita ada screen. Yes. Fluorescent screen. So electron gun ni komponen apa yang ada kat dalam tu? Kita ada filament sebagai heating element. Lepas tu kita ada Control grid. cathode, Control grid. emission. Lepas tu kita ada control grid. Control grid. Ni dia akan control number of Electrons. Lepas tu kita Oh. ada focusing anode. Focusing anode. electrons. Focusing anode ni dia akan produce electron beam lah. Dia akan fokuskan elektron tu untuk jadi electron beam. Accelerating anode. Ni control number of Electron. and then kita ada accelerating. Acting and accelerate Dia akan electron. acceleratekan Electron. Electron beam. Okay, deflecting system kita ada Y plate dengan Y X plate. plate. X plate. Sekejap je. Okay. Screen kita ada fluorescent Screen. screen. Function dia Screen. kena convert energy to Light. Light energy. okay. So electron gun ni, electron gun, the main purpose ataupun the main function of electron gun ni adalah, purpose dia adalah to produce electron Beam. okay, to produce electron. And then dekat screen awak kena tengok dekat deflecting system ni awak kena tengok dua benda. Dia sama ada kita guna DC ataupun ACC. kena parti untuk. Kalau DC dia akan jadi bright spot. Kalau AC sama ada dia jadi vertical line atau Vertical green line. horizontal line. So the next is kita nak tengok dekat function of Supported screen. CRO. Function of CRO. Yang ni kita akan sambung sekejap lagi sebab kita akan take break dalam 5-10 minit. Jadi kita akan sambung. Cuma sambil-sambil tu kita akan take break dalam 10 minutes. Sambil break tu saya nak awak tengok gambar ni. Okay, tengok gambar CRO ni. Then saya nak awak baca dia punya control knob dengan juga function. Baca je. Itu je. Okay, kami awak ada kunyah ke apa benda. Kita sekarang pun tengah mengunyah kan. Ini Rabu. Boleh tak ni? Tak makan lagi. Awak Tak makan tengok lagi. Tengok gambar ni, kita baca go through sekali lalu pasal control knob dengan dia punya each function of the knob. Okay? Alright. So any question so far? Siapa nak cakap? No. 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 Okay, so kita akan take break dalam 11 minit. Kita join balik boleh? Saya akan bagi new link lah. Boleh. Group apa tu? Telegram. Group. Okay? So let's have a break. Guys, later. Okay.